Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis di trading view untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau kau tengok tadi daripada petang tadi ada satu candle panjang drop ke bawah. So apa yang dah berlaku? So nanti di chat Zul akan terangkan. Tapi kalau siapa yang dah tengok dia punya review daripada malam lepas, sebenarnya dia dah tahu apa yang Zul expected akan berlaku. So memang kalau yang dah tengok untuk review sebelum ni, memang tak terkejut lah apa yang dah berlaku untuk hari ini. So guys, let's go, kita review dulu market secara keseluruhan di Coin Market Cap untuk tengok apakah performance untuk dalam tempoh 12 jam untuk daripada 8 pagi ke 8 malam ni. So kita ada lagi tempoh untuk 12 jam kemudian untuk di waktu malam. So pun kita layan dulu untuk performance untuk 12 jam untuk hari ini. So total market berada di 1.89, ini mana kita dropping. Kita dropping daripada pagi tadi almost 2 trilion. Daripada almost di 2 trilion dah 1.89. So kejatuhan banyak mana? Kejatuhan banyak 4.19%. So bila kita tengok dropping kata 4.19, meaning semua coin drop melakukan kejatuhan. Volume 104 untuk hari ini. Kemudian dominant BTC, tengok dominant BTC meningkat daripada 42.0 ke 42.5. Ini bermakna kita tengok kejatuhan untuk hari ini mostly dalam bentuk Bitcoin. Tu tak salah, kalau tengok Bitcoin drop, ini bermakna altcoin juga akan turut melakukan kejatuhan. Kita tengok harga untuk hari ini. Untuk harga ini untuk Bitcoin berada di 42.4. So harga tertinggi untuk hari ini kita tengok ni ialah berada di 45k. So naik ke 45k. Dan untuk hari ni punya petang tadi, kalau ikutkan tadi dia tengok chat beri petang tadi, kita drop daripada 45k, now pukul 7.40 sekarang ni berada di 42.4k. So hari ni drop 3.87. So baru 12 jam. So adakah lagi 12 jam 8 malam ni ke 8 pagi besok, adakah akan ada lagi dip ke bawah? So nanti kita akan tengok di chat adakah akan possibility akan berlaku lagi drop lebih ke bawah. Untuk di Ethereum kita drop sebanyak 200 daripada 3.1k ke 2.8 tu almost dalam 300k, 300 dolar. So drop sebanyak 8.12%. Untuk Cardano 2.3 drop ke 2.18, so minus 2.281%. So lain-lain juga mostly semua sedang melakukan kejatuhan. Mostly Binance 6%, SRP 6%, Solana 8%. So lain Polkadot 5%, 7% untuk Dogecoin, Avalanche 10%. Tu Terra Luna sedikit melakukan peningkatan, tapi kata weekly still lagi 98 tu good untuk Terra Luna. Sebab apa tu tengok tadi dalam 35 awal pagi tengok dalam 33, so dah 34. So sedikit kata dapat menahan price daripada bawah. Tengok altcoin lain semua jatuh. So Terra Luna still lagi dalam produktif 1.27. So tengok Avalanche juga, Avalanche drop. So Avalanche drop jatuh ni $10 pula 10% untuk hari ni. Banyak harga tinggi ni dalam 71 to 10% untuk dropping Avalanche. So Cosmo Autumn juga drop more than hampir 7% lah, 6.68% untuk ke $38. So apa yang tengok mencakap altcoin untuk fundamental memang tak ada masalah, cuma Bitcoin drop hari ni. So dia akan drop, akan kata tarik sekali lah kata semua coin. Tapi apapun untuk hari Sabtu Ahad ni ada event yang besar untuk di Cardano. So nanti tu akan terangkan di Cardano. Kemudian kita tengoklah semua sedang melakukan dropping disebabkan Bitcoin drop. So guys, let's go, kita pergi ke chat terus tengok apa yang dah berlaku di chat. So apakah yang data untuk dapat ini? So di chat macam cakap kita ada monitor satu falling wedge. So expected price pun dah sampai di kawasan ni. Nah, expected dia reject. So rejection yang besar lah untuk kata 4 hours ni. Candle 4 hours sebenarnya. Candle daripada pukul 4. Sorry, untuk pukul 4 ke pukul 8. So close boleh dalam masa 16 minit lagi close. So kalau close ni candle rate yang besar lah. Kita expected akan ada satu lagi candle ke bawah. So ke bawah tu sampai mana? Possibly sampai tail line ni, ataupun kira-kira kita break 1.8, kita akan trade more downtrend untuk crypto. Sebab apa? Total market possibly boleh jatuh ke 1.65 trilion. Macam cakap 1.65 adalah strong support di kawasan ini. Kata good support untuk retestment daripada lower low ni. Lower low tu higher high ni buat 0.6 Fibonacci. So inilah kata possibility boleh berlaku. So sekiranya total market drop untuk hujung minggu ni, kalau hujung minggu ni kita drop, kita akan expected total market berada di 1.6 dan good retestment akan berlaku di kawasan 1.6 untuk bounce ke atas.
So macam cakap, be ready saja. Be ready sekiranya total market drop di 1.6 trilion. Anda boleh tengoklah apa saja coin yang anda berminat untuk buy, yang untuk letakkan anda punya untuk long term punya hold. Anda boleh tengok time tu, dan expected price yang anda dapat itulah good position untuk buy untuk long term. So anda tarik je, tarik Fibonacci. Contoh nanti tu akan pergi Bitcoin. So sekiranya total market jatuh di 1.6, manakah harga Bitcoin akan expectedkan berlaku? So di Bitcoin, apa yang dah berlaku tadi sama juga. Bitcoin dah pun drop daripada ini. So tak sampai kat sini, price tu drop. So kenapa drop ni? So expected nanti tu akan tengok balik apa yang berlaku. So kat sini sebenarnya tu nak perbarui chart sikit. Sebab kat sini tu nampak tak kena yang tu draw ni. Tu nak tengok adakah dia akan dah berlaku channel ataupun masih lagi bertukar jadi falling wedge. Kita expect yang ini, kemudian kita lock. Yang bawah ni kita expected boleh ambil dari sini aja. Bawah ni. Okey, kita ambil seperti yang ini bawah, kemudian kita drop pergi. Alright, touch ini cantik. 1, 2. Kemudian kat sini pun kita ada pertengahan. Dan apa ni. So mostly yang ni kita ambil more kepada trendline ni. So bila tu draw trendline ni, kita expected apa yang berlaku. Kita expected kita akan monitor falling wedge tu. Inilah pattern falling wedge tu, tak macam channel atau bull flag tu. Kita expected yang bukanlah price target tu. So apa pun ini yang kata tu nampakkan possibly untuk berlaku di Bitcoin sekiranya Bitcoin drop. So Bitcoin drop boleh jatuh almost ke 38, ataupun tengoklah besoknya probably akan slowly kita akan nampak candle, probably akan nampak seperti candle macam ni. So satu candle drop, kemudian kita ada 2 atau 3 lagi candle drop more slowly. So apa yang berlaku expected untuk hari besok ataupun untuk malam ni probably akan berlaku sedikit lagi. Kita akan ikutkan yang ni pukul 8. So ada lagi pukul 8 candle pukul 12, pukul 8, pukul 12, pukul 4. So at least kita ada 3 candle lagi untuk hari ni sebelum 8 pagi lagi. So 3 candle tu seperti tengok apa yang berlaku. Seperti potential untuk ada berlaku lagi 3 candle untuk hari ini, ataupun maybe hanya sideways, kemudian kita retest dan balukah retest melakukan kenaikan ke atas, kemudian kita ada sedikit pound ke bawah untuk at least pergi ke kawasan 38 di dalam trendline ni dan touch kita punya good support di kawasan ini. So inilah yang dua expectkan akan berlaku sekiranya total market drop di 1.6. Kita akan expect total market jatuh ke 1.6 trilion. Dua expected Bitcoin boleh berada di kawasan box ini. So whatever dalam price untuk anda grab position untuk buy di Bitcoin, whatever price dalam jatuh di kawasan trendline ni, dan juga good position kalau price tu kata jatuh macam ni lah, jatuh dalam kawasan box orange dan juga di dalam trendline putih itu, trendline kata dalam pattern. So good position untuk kita buy. Untuk jika kita ada 1 minggu lagi untuk minggu depan untuk bulan 9. So mostly kita boleh nampak kita pergerakan jatuh, kemudian sideways jatuh, kemudian sampai sini barulah kita bounce untuk melakukan ke atas, position untuk pergerakan yang lebih besar untuk breakout ke atas. So apapun bulan 10 hanya barulah kita start bulan tu apa yang berlaku. Tengok di RSI juga, RSI punya persaingan masih lagi dalam kuartal 20, 50. So expected main bawah ni. Bila main bawah ni kita expected price makin jatuh bawah. Momentum pun kata 4 hours still lagi boleh drop ke bawah. So expected kita ada lagi good momentum untuk jatuh, walaupun kata RSI ni jatuh bawah, tapi kita tengok stock RSI masih lagi berada di kawasan overbought. So meaning kita akan ada lagi more dropping ke bawah untuk tempoh malam ni. Expected untuk tengoklah mungkin sampai pagi ni. So mungkin tidak pasti, tapi perjalanan tu mungkin ada. So kat sini tu nak tunjuk kat satu punya kenapa price tu break kat sini sampai 2-3 kali. So nanti kita pergi daily sekejap. Daily tu nak tengok apa yang berlaku, apa yang ada kat situ sebenarnya 40 tu. Mesti ada something kawasan 40 tu. So kalau kat sini kita tengok yang harga tinggi adalah kawasan ni. Kawasan ini kita tengok tu ambil box kejap. Kawasan ni paling tinggi. Kemudian tu ambil yang ni. Tu ambil shadow je. Tu ambil shadow. Alright, tu ambil shadow. Kemudian tu akan tarik. So firstly ini yang kata dia punya trendline di atas lah. Sekiranya price tu break bawah ini, kita seperti price tu akan terus jatuh ke bawah. Sekiranya price tu masih lagi bertahan kuasa ni, price good position untuk rebound balik ke atas. So itu yang dua expected berlaku. Ada something lah di kawasan 40. So ini maknanya kalau ikutkan tak perlu, kalau ikutkan tadi dua tarik maknanya tak perlu pun kita draw sampai panjang ni. Sebab apa? Kalau ikutkan, kalau kita tarik maknanya kalau dua akan pergi ke 4 hours,
So seperti kali kita tengok ni. So kalau tu tengok ni sebenarnya untuk kata daripada pandangan mata seperti kita ada minor support kat sini. So kita akan tarik, kita buktikan swing low to swing high, kita akan ada minor support di dalam box orange yang tu tarik lagi lah. So supposedly yang ini kita boleh monitor, so tak perlu sampai monitor yang panjang-panjang tu tarik tadi. Cukup guna data apa yang ada sekarang, and then kita boleh nampak box yang sama lah, orang kata support yang ada. So ini kita tengokkan, ni short term yang boleh kita monitor. Sekiranya price itu break bawah ni, kita expect price tu akan drop more ke bawah. So drop ke bawah kita expect 1.6 kita expect sampai mana? 1.6 boleh sampai di dalam poros dalam 36 expected. Yang inilah. So adakah berlaku? Expected mungkin berlaku, mungkin tidak. Expected mungkin 1.2 aja. 1.2 dalam kawasan ni, iaitu 38 kita punya dalam box. So cakap senang cerita, price sampai dalam kawasan ni, wherever sampai kawasan ni, good position untuk kita grab, untuk buy, untuk more long term. So akan buy juga di Bitcoin ya. Dia akan buy sikit ni, kemudian di altcoin juga dia akan tengok untuk buy more, untuk antara entahlah Phantom mati. Dah ini maknanya dia dah buy Koti, dia buy 325 coin. So siapa yang follow dia punya Facebook, link description bar, dia ada update kan dia punya pembelian di punya Facebook. So beli Koti 300 lebih coin. So dia expect untuk 1000 coin. So sekali ni berlaku, ada lagi momentum Bitcoin drop bawah, dia expect dia akan dapat another yang lebih murah lah untuk Koti. So dah buy pun 30%, almost 30% untuk dia punya target untuk Koti. So tinggal 70% lagi. Sekiranya drop ini berlaku, dia expect dia akan boleh grab lah Koti another 7% untuk completekan dia punya target 1k coin untuk Koti. So ini yang tu nampakkan. So kenapa price ini bawah? So sama juga dua seperti kat sini, kita punya ada resistance, minor resistance. So kalau tu tarik swing high to swing low, kita akan ada expected itu kat situ ada minor resistance. So minor resistance ni, so ini tanya price tu gagal untuk break tadi. So bila break tu kita minor resistance, so even tak perlu pun kita monitor ni. Sebab apa? Kita tahu kat kawasan ni memang ada kata resistance di kawasan yang trendline tu lah, kawasan horizontal 4.65. So 4.65 area dalam area ni adalah kawasan dia punya resistance. So price touch sikit saja, kemudian price tu jatuh bawah. So untuk sekarang ni apa yang tu monitor di Bitcoin untuk ni betul-betul short term, untuk ada pergerakan untuk tempoh pagi esok, untuk ada pun hari esok, hari Minggu ni. So seperti ini yang berlaku. So kita ada monitor sikit adalah falling. Ini kita boleh dapat macam bear flag ataupun rising channel. So seperti ini price boleh breaking. So point of breaking sebenarnya ni berlaku. Point of breaking. So kita akan betul price tu akan jatuh almost dia dalam mana-mana saja kawasan di bawah ini. So mungkin kita nampak untuk hari Minggu ni mungkin tak ada pergerakan yang kata hari Minggu. Hari Minggu kita tak nak ada pergerakan nanti, pergerakan yang drastik. So mungkin kita tengok untuk hari Sabtu Ahad nanti kita hanya ada sideway, kemudian price maybe akan sedikit regain untuk price akan sideway. Kemudian hari Isnin dan Selasa mungkin untuk minggu depan kita akan buat another dropping untuk ke dalam ni. Kemudian habis bulan 9 expected awal bulan 10 barulah kita akan nampak price mula start regain untuk break ini, kemudian barulah melakukan ke atas. Seperti mana yang tu review pagi tadi, kita expected end of this year, expected price tu boleh sampai kita punya price di 180k, dan sekiranya sampai kawasan 80k, good position untuk kena exit dalam market, untuk at least take modal dan sedikit profit untuk kita punya hadapi kita punya 4 year season ataupun winter season. So siapa nak tahu itu boleh tengok review pagi tadi. Dia terangkan panjang lebar sebanyak 40 minit. So dia tak perlu terangkan malam ni. So anda nak tahu detail tu boleh tengok di review pagi tadi. Sebab apa, sudah terang detail apa yang berlaku sekiranya price tu naik ataupun turun. Tu untuk sekarang ni, expected untuk minggu ni, untuk satu Ahad. Expected untuk minggu depan, minggu Sabtu hari ni, minggu ni kita akan ambil sideway, minggu depan probably kita akan drop ke bawah. So itu orang kata possibly yang boleh berlaku, tapi apa pun orang kata short term saja, short term drop. Kemudian kita akan another long term punya pergerakan untuk beli Bitcoin. So agak menarik untuk minggu ni dan minggu depan. Mesti siapa yang dah terlepas buy kat sini, and then now another good opportunity buy di bawah untuk grab more opportunity untuk buy. So Bitcoin juga tu akan buy. Sama juga di Koti tu dah masuk pun di dalam tu punya chart. So inilah Koti yang tu monitorkan tu nak beli tadi. Sebab apa, sebelum ni punya hari, ikutkan hari 21 hari apa, 21 hari Selasa ataupun Rabu. So hari Selasa maknanya Zul nak buy lagi kawasan ni, tapi disebabkan sibuk kerja tak sempat nak buy, tak sempat nak uruskan kata bank transfer ke Luno transfer tu tak sempat. So malam balik nak buat video, dah buat video balik letih tu tidur je. So hari ni hari free tu tak kerja ni, so sepuluh tu boleh buat lah. So kenapa tu buat buy? Sebab cakap untuk pagi tadi sekiranya cuti tu break saja resistance
dan price tu retest saja, Zul akan grab sedikit untuk buy dekat maybe dalam 20-30%. So untuk hari ni Zul dah grab 30%. So sekiranya Bitcoin jatuh di minggu depan expected dan jatuh dalam jatuh dalam price 38 ataupun 38, kemudian total market drop dalam kawasan Bitcoin drop akan 38, total market dalam 1.6. So seperti apa yang berlaku, kita boleh nampak lagi point of break, quarter price itu boleh drop sampai area ni lah. So kata paling lower. So kita boleh nampak untuk Koti boleh drop sampai price di bawah ni. So another good opportunity untuk Zul buy. And sekiranya ini berlaku, apa yang Zul akan buat? Zul akan buy more Koti untuk completekan Zul punya long term punya holding untuk Koti. Zul akan buy another 70% untuk dapatkan 1000 coin. 1000 coin Koti. Sekarang Zul dah 300 lebih coin. Now another lagi 600 lebih lagi coin untuk dapat sini, dan good position untuk buy untuk long term. So kenapa Zul buy Koti? Koti ni apa? Koti ikutkan adalah coin, kalau ikutkan adalah coin payment platform ni. Kalau Koti ni siapa nak tahu, Koti ni adalah payment platform. So expected untuk dia berkolaborasi dengan Cardano. So ingat, bukan untuk ni, maknanya dah lama je orang kata Cardano dengan Koti ni, kata rumor ni, and then seperti pun dah orang kata bukan rumor, kata dah ada memang hint pun. So esok kita ada hari Sabtu Ahad, kita ada orang kata Cardano Summit. So expected esok sekiranya Charles ataupun Cardano umumkan sesuatu pasal Koti, kita akan expectedkan untuk minggu ataupun expected untuk diriliskan, mungkin price akan jatuh dulu, kemudian bila given time untuk bulan 10 kita expected price itu akan naik balik ke atas. So expected untuk Koti boleh sampai price at least ke $2 untuk satu coin. Sebab tu cakap tu nak at least dapatkan 1000 coin di Koti, kemudian ke price memang expected kalau Koti tu dapatkan 1000 coin, price ke $2, Koti akan menjadi coin kedua, akan menyumbang profit yang lebih tinggi lah kepada Cardano. Dia punya profit lah yang paling tinggi penyumbang dalam 1 coin lebih untuk sekarang ni, walaupun dropping. Cardano still lagi menyumbang kata 1.2k USD dollar. So expected Koti, apa yang berlaku, mereka expected dia akan menyumbang kedua terbesar lah profit dalam Koti. So dia boleh support dia punya negatif, contoh di SRP, di Binance, di Bitcoin. So Ethereum tu masih ke profit. So antara 3 coin ni still lagi negatif profit untuk ni, tapi disebabkan Cardano dan Harmony One, VeChain, semua ni still profit. So dapat cover lah yang lain yang punya still profit. So itu yang sebabkan kenapa Zul buy Koti, untuk expected besok ada good news untuk Koti dan Cardano. So apa yang menyebabkan Cardano dan Koti akan melakukan peringatan. So lah, itu sebab Zul beli Koti. Tapi tu masih tak lupa lagi di Matic dan di Phantom Zul. Sama tak Matic dan Phantom Zul still lagi nak grab untuk dapatkan 1000 coin. So ini Matic. So Matic nanya, so masih lagi menunggu untuk beli Matic. So Matic tak drop ya, dah drop tadi $1. So expected untuk minggu ni kita tengok sekiranya ada Matic macam dia fokus untuk Koti ya, untuk minggu sebab ada news. So apa pun still memang dah, kalau ikutkan nak buy tak masalah, boleh buy sekarang pun tak masalah. Siapa nak buy, tapi tu tunggu sikit lagi. Dan Phantom juga sama juga. Phantom sekiranya drop kata bawah area 90 sen, dia akan grab buy untuk Phantom. Sama juga ni Matic, antara 2 coin ni ada memang Zul aim dulu, Matic dan Phantom, dan juga Koti. So Koti Zul sepatutkan kalau price itu drop sampai, kalau ikutkan di Koti tadi, kalau di Koti drop dalam 40 sen Zul sepatutkan 40 sen 0.4 darab lagi 680 coin. So sepatutnya 272 darab 4.2, tu hanya perlu keluar dalam 1100. Itu yang saya sepatutkan boleh keluar tu. Hari ni dah keluar dalam 800 untuk buy tu. So hari ni at least 1,000 lagi dia boleh dapat untuk more coin, complete tu punya target di Koti. Kemudian tu akan boleh fokus untuk di punya Matic dan Phantom. So Matic dan Phantom dia sepatutnya bukan grab dulu untuk buy 500 coin di Phantom dan juga 500 coin di Matic. Kemudian tu akan dollar cost average lagi untuk dapatkan Matic 1000 coin, di Phantom juga 1000 coin. Itu yang tu aimkan sekarang ni untuk dia punya target untuk 3 coin ni tu sepatutnya untuk melakukan kenaikan ke atas untuk more long term. So itu kan tu nampak untuk malam ni. So apapun dropping ni jangan takut. Siapa yang dah tengok review malam tadi, pagi tadi, memang pagi tadi sepatutnya dah orang kata tak terkejut pun melakukan Bitcoin ni. Sebab apa dah sepatutnya boleh berlaku. So kita beware saja mencakap
price drop di mana-mana, drop itu di kawasan 42 kita dah grab. Now yang drop yang buy tu hold saja, expected drop lagi ke kawasan buy, kita akan di 8 kita akan drop more buy di kawasan di Bitcoin. Bukan saja di Bitcoin, maknanya di coin lain juga sekiranya Bitcoin drop di 38, expected untuk altcoin lain juga akan melakukan dropping. Sebab apa saya cakap, sekiranya Bitcoin drop, sama juga altcoin akan turut dropping. So guys, itu saja untuk malam ni, tak ada yang kata spesifik, cuma nak terangkan kenapa Zubai di Koti. Kemudian sekiranya anda berminat bolehlah join. So di Koti, Zubai di Binance. So siapa yang tak Binance, Binance skill lepas, cuma kata nak buat, aku kata macam mana Zubai di Binance, Zubai SRP di Luna. Dari Luna tu transferkan SRP tu ke Binance, daripada Binance SRP tu tekarkan USDT barulah Zubai apa yang kau nak di Binance. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Sekiranya ini membantu anda, bantu juga Zul untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.